نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض وبه ما شاء من شيء بعد. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بشريعته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan Imam Bilal serta muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama kita dapat berada di dalam suatu majlis ilmu, di mana suatu majlis ini seperti mana yang kita tahu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengecapinya dan memperolehinya seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ini saya bacakan kitab Mustikah Hadis. Tanya tuan tadi, dia kata ada dah ustaz baca cuma tidak ikut turutan. Kira pilih-pilih. Ni ikut turutan lah. Kalau ada kekosongan mungkin tuan jemput, maknanya saya terus baca kitab ni lah. Cuma malam ni saya akan baca kitab Mustikah Hadis jilid yang pertama daripada mukaddimah. Saya nak baca kitab ni sebab jemaah surau dekat dengan tempat saya duduk di Ampang tu, dia ni arwah dah. Dia wakafkan kitab ke surau. Tapi surau tu tidak aktif. Maknanya kuliah pun jarang-jarang je ada. Jadi ustaz pun secara umum lah tidak mengajar kitab. Jadi ada jemaah seorang tu, mungkin waris dia lah. Dia suruh saya baca kitab ni. Ustaz tolong mengajarlah kitab ni. Paling-paling tidak pun boleh pahala kepada orang yang wakaf ni. Jadi saya ada 2-3 tempat lah saya baca kitab ni. Kita khatam habis dah kitab ni sebenarnya dah. Cuma isi kekosongan yang ada ni. Kalau tahu orang baru-baru ni kena panggil ustaz-ustaz, jemput ustaz-ustaz yang masyhur dah. Cuma untuk tunggu waktu isyak kita isilah sedikit sebanyak. Baik. Daripada kitab Mustikah Hadis, jilid mukaddimah, jilid yang pertama ini, secara pengenalannya, dia bila mengajar kitab ni dia skema lain lah. Mungkin ustaz-ustaz lain panah belakang dah ni, isu minyak, isu bajet apa semua. Suruh aku ustaz-ustaz lain lah. Kitab ni dikarang oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Basmih. Syekh Abdullah bin Muhammad Basmih ni berasal daripada Yaman dan dibawa oleh ayah dia ke Melaka, dan dia mempelajari bahasa Melayu. Bila mana fasih bahasa Melayu, dia ni banyak menterjemahkan kitab-kitab Arab kepada bahasa Melayu. Dan di antara karya dia ialah Mustikah Hadis. Kitab Mustikah Hadis ni lah. Jadi kata Syekh Abdullah, dia letak nama kitab ni Mustikah Hadis kerana mustikah ini bila mana kita merujuk kepada kamus Dewan Bahasa, dia berbagai-bagai makna. Mustikah ini ialah bermakna permata yang berharga, batu geliga yang boleh buat penawar. Banyaklah makna dia. Cuma Syekh Abdullah dia kata mustikah ni aku merujuk kepada makna batu geliga, dan fungsi batu geliga ini dia boleh buat penawar. Jadi aku letak nama Mustikah Hadis ini, mudah-mudahan orang yang membaca kitab yang aku karang ini, ia boleh menjadi penawar kepada orang yang membacanya. Itulah sedikit sebanyak latar belakang. Sebagai pengenalan hadis,
Kerana kita semua tahu kita umat Islam semua tahu bahawasanya sumber hadis ini adalah sumber yang terbesar selepas daripada Al-Quran, merupakan sumber yang penting di dalam syariat. Bila mana kita sebut tentang hadis, maka kita rangkumkan kepada 3 perkara, iaitu qaul ma ruya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ucapan Nabi, qaulan, ucapan Nabi. Nabi bila mana dia bercakap, maka dikira sebagai hadis. Sebagai hadis, kita ulang baliklah, tahu semua dah. Sebagai hadis. Ataupun Nabi tidak bercakap, Nabi buat sekian, sahabat melihat Nabi buat, maka perbuatan Nabi itu dikira juga sebagai hadis. Dikira juga sebagai hadis. Seperti mana sembahyang, Nabi kata kamu sembahyanglah seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Di kalangan para sahabat lihat Nabi sembahyang, maka sahabat meriwayatkan cara Nabi sembahyang, maka perbuatan Nabi itu dikira sebagai hadis. Ataupun Nabi tidak berucap, Nabi tidak bercakap, dan Nabi tidak buat, cuma Nabi takrir, iaitu pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka takrir pengakuan ini juga dikira sebagai hadis. Pengakuan seperti mana berlaku kepada Khalid Al-Walid tentang ibu dok, makan ibu dok. Nabi tak suruh dan Nabi tidak larang. Kalaulah makan ibu dok ini bercanggah dengan syariat, mustahil bagi seorang rasul bila mana berlaku perkara yang bercanggah dengan syariat di hadapan mata baginda senyap, berdiamkan diri. Mustahil bagi seorang rasul. Menunjukkan perkara ini diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana makan ibu dok lah, sebagai contoh. Nabi tak suruh, Nabi tak larang. Ini pengakuan daripada Nabi. Cuma ulama-ulama hadis, mereka tambah lagi tentang pentakrifan takrir ini. Takrir ini, kata ulama, bukan sekadar pengakuan daripada Nabi, bahkan senyum Nabi itu juga dikira sebagai hadis, menandakan Nabi setuju. Ataupun hangguk Nabi dikira sebagai hadis, menunjukkan Nabi ini setuju dalam sesuatu perkara. Dia perbanyakkan lagi. Jadi contoh kepada takrir ialah makan ibu dok tadilah. Ibu dok ni biawak pada pasir. Dulu kita timbul perbalahan di kalangan masyarakat kita. Dia persoal, dia buat satu soalan, timbul satu soalan bahawasanya biawak kita ni boleh makan kodok. Sebab dia merujuk kepada kisah Khalid Al-Walid. Tak. Biawak ni boleh makan kodok. Balah. Hak kata boleh makan, dia ambil hujah ni lah. Hujah Khalid Al-Walid. Orang kata tak boleh nak makan biawak kita makan kotor. Makan benda-benda yang kotor. Tak boleh. Biawak pada pasir tak apalah. Dia kata boleh lah sebab merujuk kepada kisah ni. Jadi balah, geng-geng masjid ni balah. Ilmu-ilmu banyak. Kita ni jadi suka sangat nak balas. Keluar satu isu, jadi satu percanggahan di antara kita. Hak malangnya di kalangan orang hak sembahyang jemaah yang balas macam terawih lah. Nak buat 20 ke nak buat 8. AJK ni kata nak buat 8 sebab nak adakan tazkirah. Hak ni suruh buat 20. Sebab Nabi tak buat, dia kata. Padahal dia tak tahu Nabi tu buat 8. Jadi kalau buat tazkirah ni bid'ah. Hak kata 20 kata bid'ah, balah pula. Jadi malulah kita di kalangan orang yang sembahyang jemaah, geng masjid, geng surau, malu. Mak rempit, tengok mak rempit. Walaupun dia berlomba motor, tapi kalau dia jumpa dia tak balah, tak ada perbahasan di kalangan mereka. Tak ada. Tak timbul apa-apa pun. Orang maidan kedai kopi. Mesra molek, order air siap belanja lagi. Jadi kita geng hak masjid timbul satu isu nak balah. Duk soal tentang biawak. Lembu kambing banyak lagi. Tak, banyak boleh tahan nak makan lagi negara kita ni. Negara kita ni banyaklah makanan. Walaupun minyak sudah naik, tapi keamanan tu tetap ada. Keamanan tetap ada. Jadi kalau walaupun berlaku bom di Bukit Bintang pun, maknanya tidaklah seteruk seperti mana Palestin.
Tak. Naiknya harga minyak tidaklah semahal seperti mana Singapura. Dia banding gitu. Dia buat perbandingan. Dia telur dengan buah terung ni tak boleh nak banding. Telur ni pekong pecah, buah terung pekong tak pecah. Orang tak berlomba basikal dengan motor ni. Cara bandingan pun salah dah. Tak? Tak ada dah mustika hadis ni. Baik. Kita balik. Jadi timbulnya satu isu. Kalau dulu orang-orang tua dulu dia balas dari segi beduk pukul masuk waktu sembahyang, masuk waktu azan. Ada setengah kata tak setuju beduk. Tak payah letaklah di surau di masjid. Sebab ni tak buat. Nabi tak buat. Ini bid'ah. Hak kata setuju, dia kata kita buat beduk ni kerana kita tak ada mic. Kita nak azan ni orang luar tak dengar. Jadi kita pukul beduk ni orang luar dengar. Menandakan bahawasanya azan nak dilaungkan dah. Jadi kita buat beduk. Jadi hak geng tak setuju ni marah. Ni bid'ah, Nabi tak buat beduk-beduk ni. Hak ni berkerah juga nak buat juga. Nak letak juga beduk di surau. Di masjid nak guna juga. Jadi hak tak setuju ni waktu tengah malam dia curi beduk di surau tu buang kat sungai. Jadi balah geng-geng masjid ni balah ni yang jadi masalah. Kadang-kadang tengok orang sembahyang bagi salam tak rauk muka, ni Wahabi. Tak, pukul hak ni Wahabi. Dia nak tek geng-geng sembahyang, nak batal-batal orang hak tak sembahyang. Ada hujah daripada Nabi, Nabi pernah buat. Gilah. Walaupun berlaku kekhilafan di kalangan ulama kerana ini adalah perkara yang furu', cabang. Nak balas biar balas dari segi usul. Kita orang tua dulu duk balas soal beduk. Negara British jajah. Tok guru kata negara ni British jajah. Kita duk sibuk balas dari segi bab-bab furu' gini dah. Ini suatu agenda daripada barat. Supaya di kalangan umat Islam ini berlaku kekhilafan dalam amalan mereka. Supaya pemikiran umat Islam hanya setakat itu sahaja. Kita jangan bagi umat Islam ni bangkit membicarakan tentang bab pemerintahan Islam. Biar dia balas dalam segitu je. Ni taksub mazhab Abu Hanifah, ni taksub mazhab Syafi'i. Abu Hanifah kata tahiyat buat begini. Hak Syafi'i kata asyhadu an la ilaha illallah naik begini. Imam Ahmad kata begini. Duk balas dari segi tahiyat. Hak ni kata Syafi'i lah betul akad begini. Abu Hanifah kata dia betul duk buat begini, hak ni betul. Sembahyang tepi sekali dua tu. Abu Hanifah larang dah jangan buat begini, salah. Dia fanatik mazhab. Hak ni dah mazhab Syafi'i buat jugalah asyhadu an la ilaha illallah. Dia rasa gerang larang tak dengar. Waktu asyhadu an la ilaha illallah akad tu pegang kepih tangan. Nak marah, fanatik mazhab. Jadi balas dalam segi furu'. Kita umat Islam didalaikan dengan perkara-perkara yang sedemikian. Adapun dalam segi bab pemerintahan Islam, dalam segi bab hukum-hukum Islam, kita biarkan. Ini suatu agenda yang diciptakan oleh golongan barat supaya umat Islam tidak bangkit nak tuntut pemerintahan Islam. Baik, dalam segi hadis, bila mana kita bercakap soal hadis, maka kita rakumkan kepada 3 perkara tadi, iaitu percakapan Nabi, perbuatan Nabi, iaitu dan pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit daripada ta'rif hadis lah. Ta'rif hadis. Kita masuk pada hadis yang pertama. Tuan kitab kita letak hadis yang pertama ini ialah bab yang pertama dalam kitab jilid yang pertama ini, iaitu sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Hadis yang pertama, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa yaqrinu baina isbi'aihi as-sabbabatil wusta wa yaqulu amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullahi wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah
thumma yaqulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya. Riwayat Muslim. Hadis yang pertama ini iaitu daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah seperti mana yang kita tahu, dia ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir di dalam ilmu hadis disebut sebagai al-mukatsirin. Al-mukatsirin ini gelaran kepada di kalangan para sahabat yang di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Abu Hurairah, selain daripada Abdullah bin Amr, orang yang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di antaranya adalah Jabir bin Abdullah. Cuma dalam sudut ilmu hadis, kata Abu Hurairah, di kalangan para sahabat yang lain tak dapat nak challenge aku, tak dapat nak lawan aku dari sudut ilmu hadis. Abu Hurairah ni walaupun dia masuk Islam lewat, akan tetapi dia mampu meriwayatkan hadis dengan begitu banyak. Cuma kata Abu Hurairah, dalam keadaan aku ni lebih Allah Ta'ala kurnia kepada aku tentang ilmu hadis ni, sahabat-sahabat yang lain tak mampu nak lawan aku, cuma aku kalah seorang je. Aku tak dapat lawan dengan Abdullah bin Amr, anak kepada Amru bin Al-As. Sebab kata Abu Hurairah, Abdullah ni dia bukan sekadar dengar daripada Nabi, bukan sekadar hafal, bahkan Abdullah ni dia tulis. Jadi kalau aku di sinilah, Abu Hurairah ni dia dengar saja daripada Nabi, dia hafal, dia tak tulis. Abdullah dia tulis. Adapun sahabat-sahabat lain tak mampu nak lawan aku, cuma aku tak boleh lawan Abdullah seorang je, kata Abu Hurairah. Abdullah ni dia lagi tekun lah dari sudut ilmu hadis, kerana Nabi ucap dia tulis, dia hafal, dia dengar, ni lebih dia, lebih Abdullah. Kesimpulannya, mana-mana jemaah hok datang dengan kuliah, dia bawa buku, bawa pen, dia catat hok ustaz bagi tahu, hok ustaz mengajar, ni geng-geng Abdullah ni. Dia ikut Abdullah. Kalau mari tak bawa apa-apa, dengar saja, geng Abu Hurairah. Tak ada masalah lah. Hak tulis, hak bawa buku, jangan kondem orang hak mari dengar saja. Bukan dengar saja, dengar nak ilmu lah. Mungkin style dia macam tu, dia tak minat nak tulis, dia dengar, dia ingat. Tak payah nak kondem, tak payah kata mu mari belajar hari-hari bawa kosong tangan begitu, tak bersungguh. Tak payah kondem. Nak kondem hak orang tak berahi pada kuliah. Jadi geng hak tak bawa apa-apa, jangan kondem pula orang yang tulis. Hak bawa buku, semangat sangat mengaji, macam jahil sangat. Dah, nak kau nak tulis hak ustaz bagi tahu, dengar dah. Kita orang tua dah ingat, tak cerdik dah. Dia nampak bersungguh sangat mu nak mengaji. Tak payah kondem. Yang penting di antara dua keadaan ini semuanya mengikut sahabat belaka. Hak ni ikut Abdullah, hak ni ikut Abu Hurairah. Saya sebelum saya berkuliah ni, saya klik mengajar kafar. Waktu maghrib saya suka pergi dengar ke surau-surau ni, dengar kuliah maghrib beginilah. Ada satu tempat masjid saya pergi, masuk-masuk tu lepas sembahyang maghrib baca Quran sekejap, lepas tu start kuliah. Ustaz yang mengajar tu muda lagi, lebih kurang saya lah. Cuma tak nak bagi tahu, kalau bagi tahu pun mungkin di kalangan tuan-tuan kenal, ustaz muda lagi. Jadi dia mengajar, mukaddimah dia bantai geng-geng jemaah hak tak bawa buku dia. Dia mengajar bab fiqh, bab solat. Lepas bagi mukaddimah, bagi kata laluan kepada seluruh ahli jawatan kuasa, dia batai terus geng-geng hak tak bawa kitab dia. Dia kata anak murid sekarang ni mengaji lebih pandai daripada ustaz. Ustaz mengaji bawa kitab, ustaz mengajar bawa kitab. Anak murid mengaji ni tak bawa kitab, tak bawa buku, tak bawa apa-apa pun. Lebih pandai daripada ustaz. Tapi cara dia batai-batai sungguh lah, tak ada betul dalam gurauan, tak ada. Yang jadi masalah dengan saya lah terasa. Dah kita pergi dengar begitu, kita nak dengar je, nak isi masa tu sementara tunggu waktu isyak. Dah tak ada buat apa. Nak mengajar, AJK masjid tu tak tahu saya ustaz juga. Jadi tak ada masa untuk nak jawab lah.
Kalau ada masa untuk nak jawab, saya nak jawab begini lah. Jadi ustaz mengajar bawa kitab tulis apa sungguh apa, ikut Abdullah. Saya hok mari saja ni ikut Abu Hurairah lah. Jadi tak ada masalah ikut sahabat dua-dua. Itu di kalangan para sahabat daripada sudut ilmu hadis. Jabir bin Abdullah adalah di kalangan para sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ini pernah melihat mukjizat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa mukjizat. Seperti mana yang diceritakan di dalam Suwar min Hayatis Sahabah, di antara yang berlaku semasa peperangan Uhud. Jabir dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sepanjang hayat Nabi menyertai 21 peperangan. Kata dia syahadtu ma'ahu, aku menyaksikan, maknanya aku ni menyertai bersama Nabi hanya 19 kali. 19 kali peperangan bersama Nabi dalam 21 peperangan. Banyaklah. Cuma dia terlepas peperangan Badar dan peperangan Uhud. Maknanya Jabir tidak termasuk di kalangan ahli Badar. Dia bezanya ahli Badar ini dengan sahabat-sahabat ni ramai. Ada yang bukan ahli Badar dan ada yang termasuk di kalangan ahli Badar. Ahli Badar ini dia mempunyai keistimewaan tersendiri. Kerana selepas kewafatan Nabi, bila mana timbul satu-satu isu kekhilafan di kalangan sahabat, lalu Sayyidina Ali pernah menyatakan ini adalah urusan ahli Badar. Maknanya Sayyidina Ali ajak di kalangan ahli Badar je yang buat kesimpulan, yang bagi pandangan-pandangan jikalah timbulnya satu-satu masalah selepas kewafatan Nabi, menunjukkan ahli Badar ini mempunyai keistimewaan mereka tersendiri. Jadi Jabir tidak termasuk di kalangan ahli Badar. Di kalangan dalam peperangan Uhud, dia nak menyertai tetapi dihalang oleh ayah dia. Kerana ada ayah dia nak menyertai Nabi dalam peperangan Uhud, dan ayah dia suruh Jabir ni jaga adik dia. Kalau mau keluar juga perang menyertai Nabi, adik ni siapa nak jaga? Jadi ayah dia ni suruh Jabir jaga. Jadi ayah dia je menyertai Nabi dalam peperangan Uhud. Cuma ayah dia kata, jikalaulah aku gugur syahid di medan Uhud, maka kamu langsailah hutang-hutang aku dan jagalah kebajikan-kebajikan adik-adik kamu. Dia mempunyai 9 orang adik perempuan. 9 orang adik perempuan. Dan aku tinggalkan sedikit daripada buah tamar. Dia mempunyai gedung tamar, ayah dia. Jadi langsai hutang aku dengan itulah. Dengan buah tamar tu aku tinggal. Dan hak selebihnya jaga kebajikan adik-adik kamu. Jadi ada yang keluar. Kerana ayah dia menyatakan, di hadapan aku ini aku tidak nampak dah melainkan aku gugur di medan Uhud. Mana dia syahid di medan Uhud. Dan ternyata Abdullah, ayah Jabir ini disebut dalam surat orang yang pertama gugur syahid di medan Uhud. Jadi bila mana selesai peperangan Uhud, Jabir pun mengadu kepada Rasulullah. Jabir kata, wahai Rasulullah, ayah aku ni mempunyai hutang, dan dia suruh lasaikan hutang dia dengan peninggalan dia lah, buah-buah tamar dalam gedung. Cuma aku khawatir takut bayar hutang buah tamar tersebut, aku tak sempat untuk nak jaga adik-adik aku, kan hak ni makanan yang ada. Dia khawatir. Jadi Nabi pun suruh Jabir turut orang yang bagi hutang kepada ayah dia, suruh tuntut hutang lah. Nabi kata biar aku sendiri bagi. Jadi bila mana mari seorang tutup hutang, Nabi bayar. Nabi ambil buah tamar, Nabi bayar dengan buah tamar. Mari seorang bayar, mari seorang bayar, mari seorang bayar, Nabi ambil dalam gedung tersebut lah. Mari bayar. Selesai kesemuanya, Jabir kata bila mana aku melihat dalam gedung tamar tersebut, seolah-olah buah tamar ni tidak terjejah pun. Pada macam asal tadi lah. Tidak terjejah apa-apa pun. Ini di antara mukjizat yang berlaku pada Nabi, dan Jabir menyaksikannya.
Dan satu lagi dicerita ketika mana nak menghadapi peperangan Khandaq. Cerita ni masyhur. Bila mana Nabi nak menghadapi peperangan Khandaq, strategi Nabi suruh gali parit. Maka di kalangan para sahabat gali parit, termasuk Nabi sendiri. Sehingga kan Nabi ni tak makan 3 hari duk cakur parit, cakur tanah buat parit. Dan Jabir kata, tengah-tengah aku duk cakur, tiba-tiba ada batu. Tengah-tengah tu ada batu. Dan aku cakur, aku rasa tak larat dah. Kerana mungkin waktu tu lapar apa semua tak larat, aku mengadu kepada Nabi, Nabi sendiri pergi cakur. Bila mana Nabi cakur, lama kelamaan kata Jabir, aku lihat batu tersebut pecah seperti mana, menjadi seperti mana pasir. Dan aku melihat keadaan Rasulullah waktu tu, rasa kesian sangat. Kerana Nabi ikat perut. Ni baru ikat perut. 6,500 ikat perut apa? Tak? Ikat perut 3 hari tak makan. Tapi kita hari ni gaji 6,500 ikat perut. Kesian pula. Tak? Peruntukan lain dia tak bagi tahu. Dia kata gaji je. Sebelum tu geng dia kata gaji 2,500 ni kalau urus dengan baik sudah mencukupi. Sudah mencukupi gaji 2,500. Tiba-tiba 2 hari selepas daripada tu ada pula orang mengatakan gaji ahli parlimen 6,500 ikat perut. Menunjukkan bahawasanya ahli parlimen ni tidak pandai urus duit. Tak, betul. Tak pandai urus duit. Dah 2,500 cukup. Dan orang yang bercakap ni orang yang cerdik daripada kita. Kita geng-geng sorang gini je. Dia tu orang yang masuk ahli parlimen, orang yang cerdik. Ni yang jadi masalah. Dan banyaklah bajet-bajet dibentang, cuma ada yang terkilang lah. Kerana cadangan tu tidak diterima oleh PM. Ada juga yang tidak terima. Dan kita mengharapkan bajet baru ni kerajaan perbanyakkan lagi lah rumah mampu lihat. Rumah mampu tengok, bukan rumah mampu milik. Rumah mampu tengok. Dengan harga 600,000, 800,000. Apa geng-geng muda yang baru kahwin duduk masjid je lah. Besar lagi daripada rumah. Baik. Mana dah tadi? Jadi dia lihat pada Nabi kesian. Kerana lapar. Dan Jabir minta izin kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah. Dan Nabi izinkan dia pulang ke rumah. Bila mana dia sampai ke rumah, Jabir ni tanya pada isteri dia makanan apa yang ada di dapur rumah kita. Isteri dia jawab, kita tidak ada apa-apa makanan pun melainkan sedikit daripada gandum dan seekor kambing yang kecil. Jadi dia arah isteri dia supaya masuk gandum tersebut dan Jabir sembelih kambing dia. Sembelih. Jadi isteri dia masuklah gandum tu. Cuma tidak dinyatakan di dalam kitab isteri dia tu buat masak apa, dia tidak cerita. Roti apa, roti canai ke roti, tidak dicerita. Roti jala ke. Sebab ada penceramah yang masyhur kata Nabi ni suka makan roti jala. Cecoh kuah kari. Sebagai hidangan jamuan untuk perkahwinan. Dia kata Nabi ni suka makan roti jala. Jadi roti jala hot sekung dengan dia kat cecoh kari lah. Maknanya Nabi suka jugalah kari. Kari ni asal di India kari. Bukan Mekah. Tak. Supaya juga orang buat kopi ambiak. Dia kata kopi Nabi-Nabi. Tak apalah. Cuma jangan nak letak nama tidak jadi masalah. Cuma jangan sandarkan kopi hak dia ni hak Nabi minum, jangan. Tak, kopi tidak asal Brazil kopi. Tak. Bila mana Nabi pergi Brazil ada sejarah. Tak. Waktu tu bola tak ada lagi. Jadi tidak dinyatakan masak apa. Bila mana selesai masak, kambing pun masak, roti pun masak, Jabir pun pergi dia menghadap Nabi, ya Rasulullah, aku sediakan makanan untuk kamu. Dan ajaklah 2-3 orang sahabat untuk teman kamu untuk makan, kerana kesian sangat pada Nabi. Dia masak tujuan dia ni untuk nak bagi makan kepada Nabi je. Cuma ajak seorang dua je. Bila mana dia jemput Nabi, Nabi iklan terus kepada ahli Khandaq.
Nabi kata, ya ahli Khandaq, wahai ahli Khandaq, Jabir ajak makan rumah dia. Pening kepala Jabir. Dah kambing dah lah kecil, gandung sikit je buat. Ajak Nabi seorang, Nabi umum terus. Bila mana Nabi umum, lalu ahli Khandaq dalam keadaan lapar begitu, buat kerja terlalu penat, nak makan dah Nabi sendiri suruh pergi makan, pakat serang rumah Jabir. Dan Jabir menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sudah tentu makanan yang ada ni tidak cukup kerana aku sediakan untuk kamu je. Maka Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah dan Rasul yang maha mengetahuinya. Mu jangan angkat daripada dapur makanan tersebut, biar aku sendiri yang bagi, kata Nabi. Cuma suruh beratur lah, jangan duk seram begitu, tak ada juga. Jadi beratur, mari seorang sahabat Nabi bagi, mari seorang bagi, kesemuanya kenyang. Dan aku lihat dalam bekas tersebut, makanan ni tidak terjejah pun. Tidak terjejah apa-apa pun. Terus kita buat hari ni. Terus surah buat, untuk imam, untuk bila ustaz penceramah je. Lepas tu bagi tahu ke ustaz umum pada semua jemaah, siapa nak makan tu ambil luar belakang. Nak tahu cukup ke tak? Kalau tak cukup, tak tahu salah masuk ke ataupun salah ustaz. Baik. Jadi itu di antara cerita Jabir. Dan Jabir sebahagian riwayat menyatakan meninggal pada tahun 74 Hijrah. 74 Hijrah, waktu pemerintahan Abbas bin Uthman, dan pemerintah sendiri menyertai sembahyang jenazah dia, Jabir bin Abdillah. Dan dia adalah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Sahabat yang terakhir meninggal di Madinah, bukan sahabat yang terakhir meninggal saat di Madinah. Kalau tuan-tuan masih ingat, waktu musim haji tahun-tahun yang lepas, saya tak ingat tahun keberapa, cuma tengok akhbar Arab Saudi itu keluar dalam internet, dilanda waktu haji waktu tu dilanda ribut pasir dan ada berlaku banjir kilat sikit. Dan kesan daripada ribut pasir, banjir kilat tu, pasir di kubur di bakit ni, ada kubur yang terhakis sikit pasir dia, dan keluar kaki. Kaki ni nampak, dan tulang kering ni nampak sikit je, kerana pasir terhakis. Dikatakan kubur itu adalah kubur Jabir bin Abdillah. Dikatakanlah, tak tahu sahih ataupun makna kesahihan dia tu tak tahu, cuma didakwa kubur itu adalah kubur Jabir bin Abdillah. Baik. Jadi dia meninggal pada tahun 74 Hijrah. Kita tak start lagi ni, baru mukadimah ni. Itu kisah perawi hadis ni, perawi hadis ni lah. Daripada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Allah Taala redha pada dia, Allah Taala redha kepada ayahnya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpidato, merah menyala matanya. Salah satu cara Nabi berdakwah, Nabi menyampaikan dakwah, salah satunya ialah berpidato. Nabi berkhutbah. Salah satu cara dakwah Nabi. Dan kata Jabir, keadaan Nabi berkhutbah, Nabi berpidato ini, Nabi ni bila mana berpidato, merah menyala mata Nabi. Kita hari ni khatib berkhutbah, merah menyala mata makmum. Tu beza kita dengan Nabi. Tak salah juga di zaman kita, sebab zaman kita ni nak baca khutbah terikat dengan teks. Sekarang ni dah 2-3 tahun ni dah khatib boleh jemput ustaz yang baca khutbah tanpa teks. Bila mana terikat dengan teks, roh nak berkhutbah ni jadi tak ada. Tak, sebab nak lontar idea khatib ni tak boleh, sebab terikat dengan teks. Kadang-kadang teks ni siapa lewat, nak study pun tak sempat, terpaksa baca begitu je. Ni yang jadi masalah. Bahkan dulu kalau tambah pula isi khutbah itu, tambah dengan idea sendiri, dia ambil tindakan. Kalau dululah dia ambil tindakan. Kerana kita ni bukan berkhutbah, kita baca khutbah. Kena tag pula jawi lama, khatib pula, khatib muda, hak baru balik Mesir, hak belajar jawi baru, selerok habis khutbah. Tu orang tua buat cerita tu. Tak. Khatib muda baca tag lama, tulisan jawi lama. Kita perlulah bersyukur kepada Allah, kerana Allah lah yang menciptakan bom dalam kehidupan kita untuk bercucuk tanam.
Bawau-ming ni ejaan lama bumi. Ejaan baru bawau-ming ya, bumi. Dah khotik hak belajar jawi baru. Baca teks lama, tulisan dia eja bumi ni bawau-ming. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah kerana Allah lah yang menciptakan bom dalam kehidupan kita untuk bercucuk tanam. Kita dah ingat Israel dah buat bomnya, rupa-rupa Tuhan buat juga. Ni yang jadi masalah, jadi timbul. Ya. Hak kahlam daya tu dia sebut keladi, dia sebut keledai. Sebut keledai. Dia sebut keladi. Kahlam daya ni dia sebut keladi. Asalnya keledai. Ni jadi masalah. Syariat mengharamkan kita makan keladi. Orang tua buat cerita dululah. Jadi pak cik ni keluar ke pasar tani, isteri dia pesan buat baliklah keladi tu, rasa nak makan lama dah sayur udang ni, keladi udang ni. Pergi pasar, dah dia pun ada tugas di pasar, siap-siap semua beli, isteri dia suruh. Tak sempat nak sampai ke rumah, masuk waktu Jumaat, waktu Zuhur. Singgah masjid, sandar batang keladi hok dia beli di kolah tu, ambil air sembahyang masuk masjid. Khatib pun baca khutbah. Dengar khutbah lah. Khatib pun baca. Syariat mengharamkan makan keladi. Dia kata Allah, pagi tadi halal lagi. Tengah hari tu. Tengah hari ni hari tu, cepat wahyu turun. Perah dah dia. Kau beli lah isteri dia nak makan. Dia nak macam mana? Jadi kata Jabir, begitulah cara Nabi SAW dalam keadaan Nabi berpidato ini, merah menyala matanya, lantang suaranya dan bersangatan marahnya. Ni keadaan Nabi. Seperti mana? Seolah-olah baginda ni seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh dengan katanya bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi-pagi hari dan mungkin pada waktu petang. Itu keadaan Nabi bila mana Nabi berkhutbah. Latang suara Nabi. Bersangatan marahnya. Kita jadi lentuk habis. Ni yang jadi masalah. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu hari sambutan Hari Polis Perekat Negeri Kelantan. Saya rasa tahun 2002. Saya belajar sekolah menengah. 2004 so. Tok Guru datang dah pada sambutan Hari Polis Perekat Negeri Kelantan tu. Jadi sambut tu pada waktu hari Jumaat. Jadi Tok Guru bagi laluan kepada KP untuk baca khutbah hari tu. KP Kelantan. Ada KP Kelantan. Jadi KP Kelantan ni dia Islamik sikit, dia boleh baca khutbah. Dan dia berkhutbah pada waktu tu dengan uniform polis lah sebab sambutan hari tu. Jadi Tok Guru bagi laluan. Dan ketua polis tu dia baca khutbah, dia tak pegang kayu. Kerana nak seragam dengan pakaian dia pegang senapang. Jadi hari tu tak tidur habis orang. Kita ni jadi kena tukar pula. Biar khatib ni pegang senapang. Cuma saat waktu tu saya tak ada lah di tempat tu, cuma pensyarah saya bagi tahu. Jadi keadaan sebab nak seragamkan pemakaian polis ni jadi pegang senapang lah. Begitu keadaan. Azan dah. Masuk waktu? Boleh sikit lagi tak? Dia sebab azan ni dia penting juga. Sebab dia waktu isyak ni bila mana kedengaran azan dia mempunyai dua tanda. Ada pun waktu-waktu yang lain satu tanda je. Sebab tu dia penting juga azan isyak ni. Waktu-waktu yang lain dia mempunyai satu tanda, bila mana kedengaran azan menandakan telah masuknya waktu. Dan waktu isyak ni dia mempunyai dua tanda. Yang pertama menandakan telah masuknya waktu, dan tanda yang kedua menandakan kuliah nak habis dah. Jadi pentinglah. Jadi kalau tak tahu, orang tak dengar azan jadi tak tahu nak habis kat mana, tak tahu. Jadi masuk waktu isyak ni jadi kuliah nak habis lah. Sekejap sikit lagi. Dia orang gati, dia tak boleh semangat sangat dah. Sebab gati kan.
serta baginda bersabda, kata Jabir, masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti mana dua jari tangannya, lalu baginda menyatukan kedua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah. Maknanya, kata Nabi, waktu aku diutuskan, dengan waktu nak berlakunya kiamat sudah dekat. Nabi tunjuk, Nabi angkat dua jari telunjuk dengan jari tengah. Maknanya Nabi buat beginilah. Nabi buat begini menunjukkan bahawasanya selepas Nabi kita diutuskan, maka tak ada lagi Nabi lain, menunjukkan selepas daripada ini akan berlakunya kiamat. Sebab syariat lain tak ada dah. Nabi kita Nabi yang terakhir. Jadi Nabi tinggal kita 1000 tahun lebih dah. Jadi zaman kita ni makin dekat lah. Makin dekat dengan kiamat. Dulu saintis kata berlakunya kiamat pada 12 bulan 12 2012 kata saintis. Berlakunya kiamat. Sehingga kan ada jutawan di India, sebelum nak masuk tarikh tu dia derma ke semuanya harta dia. Kerana nak kiamat dah. Ni geng-geng yang tidak berpandukan kepada Al-Quran, dia akan jadi bodoh. Akan jadi cerita tu jadi bodoh. Kerana percaya. Dia derma ke semua harta dia dan dia buat tepoh satu belon yang besar, getah tebal. Dan dia duduk dalam belon tu lah. Nak masuk 12, nak berjalan 12, dia masuk dalam belon tersebut. Supaya bila mana berlakunya kiamat, berlakunya gegaran bumi apa ke semuanya, dia bola belon ni akan jadi bergolek. Jadi bila mana dia duduk dalam belon tu jadi tak sakit lah. Orang lain ke semua, orang lain bila mana huru-hara habis macam gepur bumi. Jadi bola tu bergolek, dia jadi ikut bola, jadi tak sakit pemikiran dia. Siapa ke hari ni tak kiamat-kiamat dan tidak tahulah dia tuntut balik dak harta hak dia derma tu. Cuma lah akhbar lah pun. Dia berita harian. Dia kadang-kadang berita harian boleh juga terima. Maknanya boleh lah. Boleh lah. Ada tempat yang kita boleh terima. Hak paling tepat sekali nombor toto. Nombor toto tepat. Tak pernah tipu. Sukan kadang-kadang tipu lagi. Tak. Baik. Maknanya dekat dah berlaku. Nak berlakunya kiamat. Serta baginda bersabda lagi, ketahuilah selain daripada itu, maka sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah dan sebaik-baik jalan pimpinan ialah jalan pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran dan Sunnah. Apa yang telah diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kesemuanya benar. Dan bila mana kita merujuk kepada sejarah, Nabi kita ni tidak pernah menipu. Nabi kita tidak pernah berbohong, sehingga kan di kalangan Quraisy pun menganggap Nabi ni sebagai Al-Amin. Dan Nabi bila mana dapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, hey Muhammad, berilah peringatan kepada anak beranak kamu yang terdekat. Nabi pernah menyatakan kepada anak beranak dia. Nabi kata, fa innar ra'i' la yakzibu ahlah. Wallahi law kazzabtun nasa jami'an ma kazzabtukum. Nabi kata, setelah Nabi nak bawa agama baru, Nabi nak bawa Islam, nak memperkenalkan Islam kepada anak beranak dia tuduh Nabi ni tipu. Nabi tak benar. Dulu anggap Nabi ni sebagai Al-Amin. Bila mana Nabi nak memperkenalkan agama baru, dia kata Nabi ni tipu. Jadi Nabi kata, fa innar ra'i' la yakzibu ahlah. Sesungguhnya seorang pemimpin ni dia tidak akan tipu anak beranak dia. Tak. Demi Allah, kata Nabi, jikalah ditakdirkan aku ni jenis manusia suka menipu pun, aku tidak akan tipu kamu sebab kamu ni anak beranak aku, kata Nabi. Dan Nabi memang dalam sejarah Nabi kita tidak pernah menipu. Ini hakikat Nabi kita. Biasa kita dengar Nabi kita ni, dia berseloroh, dia bergurau pun, dia bergurau hak betul lagi. Seloroh pun hak betul. Kalau hak betul lagi lah betul. Cerita yang masyhur, seorang tua, makcik tua datang berjumpa dengan Nabi. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah ta'ala ayyudkhilani jannah. Wahai Rasulullah, tolong enggak doa kepada makcik biar makcik boleh masuk dalam syurga. Nabi seloroh dengan makcik ni. Nabi menyatakan, ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Wahai makcik, sesungguhnya orang tua ni tak boleh masuk dalam syurga, kata Nabi. Nabi bergurau. Makcik ni dengan Nabi kata begitu menangis. Fawallak tabki, berpaling ke arah lain lalu menangis. Tak menangis buat apa? Yang penuh semangat cari Nabi, berjumpa dengan Nabi, minta kepada Nabi biar doa biar dia boleh masuk dalam syurga. Tiba-tiba Nabi sendiri bagi tahu orang tua tak boleh masuk dalam syurga. Menangislah. Bila mana menangis, Nabi kata, wahai makcik, jangan menangis.
Memanglah orang tua ni tak boleh masuk dalam syurga sebab dalam syurga ni tak ada orang tua, kata Nabi. Tengok Nabi kita, dia bergurau, dia seluruh boleh cakap betul lagi. Memang betul lah. Dan Allah Ta'ala nyatakan, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Kami ciptakan perempuan, isteri-isteri di dalam syurga dengan ciptaan yang baru. Dan Allah jadikan kehidupan wanita di dalam syurga ini kesemuanya jadi anak dara balik. Bahkan bukan sekadar jadi anak dara balik, status anak dara ni berkekalan, berpanjangan. Anak dara sama-sama, tak tua-tua. Ini kenikmatan yang Allah Ta'ala tawarkan kepada penghuni syurga. Dah kalau fikir mari, tak kahwin kau ustaz dalam syurga ni. Kahwin, dah kahwin gua anak dara sama. Ulama mufassirin menyatakan kullama atahunna azwajuhunna wajaduhunna abkara. Tiap-tiap kali dia tidur dengan suami dia, bangun pagi esok jadi anak dara pula. Tidur malam esok, bangun pagi lusa jadi anak dara pula. Tak payah nak amal kacik Fatimah, tak payah. Produk kartun pun tak payah nak amal apa-apa. Senantiasa berada dalam status anak dara. Sejarah yang sedemikian menunjukkan Nabi kita ni tidak pernah berbohong, sehingga seluruh pun Nabi bercakap betul lagi. Berbeza dengan kita hari ni. Kita hari ni kalau niat nak seluruh, confirm barang tipu. Confirm tipu kalau nak seluruh. Tu pun kadang-kadang hak betul tu tipu lagi kita hari ni. Saya bagi keyakinan selepas pilihan raya tidak akan berlaku kenaikan harga minyak. Ya, kekalkan kami mereta. Lepas pilihan raya naik 12 sen. Sebelum raya haji baru ni naik pula 12 sen, jadi 14 sen. Dia kata petrol ni tidak kena GST. Ramai pakat bertepuk tangan. Dia tak tahu kalau kena GST petrol ni 6% baru 13 sen. Tapi kerajaan naik dulu lagi 20 sen. Nandakan kerajaan makan lebih daripada GST. Kena bodoh gitu je kita ni. Dia makan betah ke kapung je. Kalau kena GST 6% daripada RM2 baru ni, kalau kira pergi mari lebih kurang 13 sen je. Tapi dah dia naik dah 20 sen, makan utuh dah 7 sen, boleh humung lah GST. Petrol tak kena GST. Lepas tu buat tubik ke atas akhbar keadilan yang menyatakan petrol ni kena GST, satu fitnah. Bodoh gitu je kita ni. Ada apa-apa dah. Logilah. Masuk dekat nak mengundi pilihan raya pula, bagi kain pelekat zinc 3 keping. Tak. Beras sekali, pakoh pula. Lepas tu duk mengungut begitulah. Seterusnya sehinggalah kita ni mati belaka. Tak apalah video sama-sama dah. Letih dah. Geng-geng ni letih nak ceramah, tak faham-faham. Apa yang menjadi kerisauan kepada rakyat bukan tentang kenaikan harga minyak 20 sen itu. Mana daripada akan berlaku kenaikan harga barang. Lepas tu dia bagi jaminan. Ada geng yang suka tengok Maharaja Lawak. Ayat ni dia buat keluar dah dulu. Kita akan pantau kepada peruncit yang menaikkan harga sesuka hati. Akan diambilkan tindakan tegas. Barang naik kita lalui semua. Mungkin di kalangan makcik-makcik tahulah sebab dia yang beli lauk RM50 boleh setara mana sekarang. Barang naik, akan naik. Tak payah nak pelawak lah. Akan naik. Bila mana naik? Sebab dia barang-barang ni dia tak mari sendiri. Dia tak mari sendiri. Dia naik lori. Ikan pun naik lori. Ikan sardin, minyak, semua naik lori belaka. Jadi bila mana naik lori, naik harga minyak akan naik habis. Orang tua buat teori senang je tentang minyak ni. Dia macam perahu duduk dalam air lah. Orang tua kata perahu duduk dalam air, kalau air ni naik, perahu ni naik. Kalau air ni turun, perahu ni turun. Tak. Ni air naik nak suruh perahu turun, cari mampu. Pelik sungguh pokok ni. Dia mikir lagu mana tak tahu. Tak. Dia pun tahu benda hakikat, tapi nak betul benar basah ni jadi payah lah. Tu kadang-kadang percakapan yang keluar tu kadang-kadang kita fikir rasa bodoh pula dak. Kita bukan diri dia sebenar, kita tahu dia ni orang cerdik, tapi nak betul nak menegakkan benar yang basah ni.
Akan jadi begitu. Dulu pakar motivasi ke apa dia? Yang penting doktor lah, doktor PhD. Dia kata kalau berlakunya naik harga minyak, kita rakyat sebagai rakyat buat perubahan. Naik apa nama ni? Pengangkut tawar ataupun berjalan kaki, naik basikal pergi kerja. Ubah cara hidup kita ni, sebab kebanyakan rakyat kita ni kena kecing manis banyak, jatuh banyak kerana tak sihat. Makan saja kerjaan. Tengok negara Jepun. Negara Jepun tu, rakyat Jepun ni sebab dia cegah, dia bijak, minda dia bijak kerana dia pergi kerja naik basikal je, dia kata. Dia tak tahu maju Jepun ni maju sebab apa. Salah satunya sebab Jepun ni maju, di Jepun tak ada kerih. Kerih tak ada di Jepun. Sebab salah satu penyebab Jepun ni boleh jadi negara maju, kerana geng-geng hak pakai sokok tak ada di Jepun. Sebab tu maju Jepun. Sungguh. Doklah kalau fikir secara, kita fikir secara kampung kita lah, tak payah nak jadi pakar-pakar ekonomi, pakar berapa lah. Pelawak belaka. Suruh berjalan kaki. Masalahnya mu pergi kerja, mu naik BMW. Mu naik BMW dah. Suruh rakyat ni berjalan kaki. Tak habis dah hadis kita hari ni, tak habis. Jadi nak ceritanya, kita hari ni kalau niat nak selawat confirm barang tipu. Kadang-kadang betul, hak betul pun tipu lagi kita hari. Tak. Nabi keadaan Nabi selawat perkara betul, hak bercakap betul lagi dah betul. Jadi sebenar-benar perkataan sebaik-baik jalan pimpinan adalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cari cara lain tak ada dah. Nabi menyatakan wallahi law kazzabtun nasa jami'an ma kazzabtukum wallahi allazi la ilaha illahu inni la rasulullah ilaikum khasatan wa ilan nasi amatan wa qad amarani Allahu an ad'uakum ilaih faqala ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Nabi, demi Allah jika ditakdirkan aku ni jenis manusia suka menipu pun aku tidak akan tipu kamu. Dan kamu Nabi menyatakan kepada anak beranak dia, tidak ada satu jalan yang terbaik melainkan jalan yang aku bawa. Inilah jalan yang terbaik yang dapat menyelamatkan kamu di dunia dan di hari akhirat. Jalan yang terbaik ialah jalan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lari daripada Nabi, maka kehidupan kita akan diselubungi dengan kegelapan. Di dalam suratul An'am Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah Taala kata waja'alaz zulumati wan nur. Di samping Allah Taala cerita dalam ayat itu, akulah yang menciptakan langit, menciptakan bumi supaya manusia ni dapat memikir tentang kebesaran Allah. Maka kamu perlu sedar wahai manusia, aku jadikan kegelapan dalam kehidupan kamu. Kegelapan di sini ialah suatu aliran, suatu pahaman, suatu cara yang bertentangan dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ikut cara Nabi, cara pengurusan kehidupan kita, muamalat kita tak ikut cara Nabi, ke semua pengurusan kehidupan kita ni tak ikut cara Nabi, dia akan masuk kepada kegelapan Allah Taala sebut tadi. Aku ciptakan kegelapan dalam kehidupan kamu. Allah Taala kurniakan akal kepada kita supaya kita mengelak daripada kegelapan ini. Dan Allah nyatakan dalam ayat itu, di samping aku jadikan kegelapan yang begitu banyak, wahai manusia, di sana aku jadikan satu cahaya kepada kamu. Cahaya di sini ialah suatu aliran, suatu pahaman, suatu amalan yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Lari sikit daripada Nabi, dia akan masuk kepada kegelapan yang boleh menghancurkan kita bila mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak mendapat kejayaan di dunia dan di hari akhirat, kita kena ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya kata Nabi dalam hadis ni, sejahat-jahat perkara ialah perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama, sedang tiap-tiap perkara baharu yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Kata Nabi, bid'ah, mengadakan perkara yang baharu di dalam agama ialah bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian baginda bersabda lagi, aku adalah berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin lebih daripada ia menolong dirinya sendiri.
Sesiapa yang meninggalkan harta benda, maka itu adalah untuk waris-warisnya, dan sesiapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepadaku menjaganya, dan akulah yang menanggung hutangnya. Demikian hakikat Nabi ini dengan orang mukmin. Nabi kata jikalau lah matinya seseorang di kalangan para sahabat, matinya di kalangan orang mukmin ini, jikalau dia mati, dia meninggalkan harta benda yang banyak, maka itulah untuk waris-warisnya. Dan jikalau dia ni mati meninggalkan hutang dan meninggalkan beban kepada anak beranak dia, kepada waris dia, maka terserahlah kepada aku. Menunjukkan Nabi ni bukan dia menyelamatkan kita daripada segi akidah sahaja, bahkan Nabi bertanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Orang di bawah dia ni susah, Nabi kata terserah pada aku, biar aku yang uruskan segalanya. Ini adalah ciri yang terbaik sebagai seorang pemimpin yang telah ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi terhadap orang mukmin. Dan Nabi kita di hari akhirat kelak nak tolong lagi kita sebagai orang mukmin. Nabi kata dalam hadis yang lain, wa da'wa rasulu yauma idzin Allahumma salim salim salim. Ketika mana kita ni melintasi sirat, Nabi duduk tunggu di sebelah sana. Nabi kata akan aku doakan kepada umat aku, nak menunjukkan bahawasanya Nabi kita ni bersungguh-sungguh mengambil berat terhadap orang mukmin ni. Sampai tahap tu di hari akhirat kelak Nabi nak tolong lagi. Bukan sekadar di dunia ni saja, bahkan di hari akhirat Nabi nak tolong. Nabi kata akan aku ambil kesempatan ketika mana manusia lain tak boleh bercakap di saat itu. Yang boleh bercakap diizinkan oleh Allah boleh bercakap pada waktu itu hanyalah golongan aku je, yakni golongan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maka aku betul-betul mengambil kesempatan ini, aku memanjat doa kepada Allah supaya bila mana umat aku melintasi sirat, dia lintah dalam keadaan selamat. Nabi berdoa, Nabi kata wa da'war rasulu yauma idzin Allahumma salim salim salim. Ya Allah tolong selamatlah, ya Allah tolong selamat ni umat aku ni, ya Allah. Begitu Nabi kita. Dan kita perlu ingat, nak dapat semua pertolongan daripada Nabi ini, mestilah pengurusan kita ni mengikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut ni jadi payahnya. Tapi apa yang penting, biar kita memahami tentang hadis-hadis yang sahih dan kita cuba beristiqamah dalam beramal mengikut cara Nabi. Dia bercakap senang ya, nak buat ni susah. Jadi ustaz duk pong. Ustaz senanglah bercakap, nak buat ni payah. Macam orang kata tazkirah Ramadan baru ni. Ustaz tekankan kepada jemaah supaya di bulan Ramadan kita perbanyakkan khatam Al-Quran. Banyakkan khatam Al-Quran. Kalau boleh seminggu ni sekali. Seminggu biar khatam sekali, seminggu biar khatam sekali. Perbanyakkan khatam Al-Quran. Jadi bangun jemaah seorang, saya nak tanya ustaz dah, sepanjang seminggu kita puasa ni ustaz berapa kali dah khatam? Ustaz ni kata berhenti dok sekali abuk pun dok, sebab duduk sibuk ceramah. Jadi ustaz pun tak khatam lagi, menunjukkan bahawasanya bercakap senang je, nak buat ni susah. Tapi apa yang penting, biar kita memahami tentang hadis-hadis yang sahih, biar ada orang panggil keazaman untuk kita nak mengikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak kesemuanya, paling-paling tidak kita di antara orang yang beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Memang bercakap senang. Macam contoh, ada seorang ustaz, dia nak buat kutipan dana untuk sekolah. Maka ceramah dia hari itu ceramah untuk bertajuk infak fi sabilillah. Di kalangan para sahabat, bila mana mereka ni berjuang nak menegakkan Islam, nak tolong Nabi, nak mensyiarkan Islam ini, mereka membelanjakan harta benda mereka, sehingga sampai satu tahap seorang sahabat ni belanja ke semua harta dia. Bila mana Nabi tanya, mu belanja semua ni pada jalan Allah, apa yang tinggal di sisi kamu? Dia menyatakan Allah dan Rasul sahaja. Ini di kalangan para sahabat, bila mana dia bagi infak fi sabilillah. Jadi infak, kita nak infak fi sabilillah ni, biar kita bersedekah, kita bagi derma pada jalan Allah ni, kita kena bagi apa yang kita sayang. Hari ni ustaz ni kata orang bagi belanja kepada harta pada jalan Allah ni, orang bagi harta yang dia tidak sayang. Kalau kutip derma kat dia bagi RM5. RM5 kebanyakan kita majoriti kita tidak sayang pada RM5. Hak kita sayang 100, jadi 100 orang tak bagi, dia kata.
Jadi derma yang kualiti di sisi Allah adalah derma suatu perkara, suatu benda yang kita sayang. Waktu baru yang berkualiti. Maknanya kalau kita sayang duit harga 50, kita sayang duit harga 100, kita derma duit 100. Kalau RM1 tak jadi apa. Boleh juga pahala, tapi tidak berkualiti manalah. Jadi tajuknya ceramah hari ini, kita kena sumbang pada jalan Allah, kita buat derma yang hak kita sayang. Hak kita sayang. Kita derma. Jadi habis kuliah. Umumlah derma. Jadi dia pergi ceramah hari tu, dia bawa isteri dia tu. Isteri dia dengar dah. Duduk 2-3 hari dia nak ke UK. Suruh isteri dia si pambik tu. Si pambik siap belaka semua, dia balik rumah. Nak tolak nak pergi ke airport. Cari kod dia tak berjumpa. Bukan mari ni tak berjumpa, bukan mari tu tak berjumpa. Dia pun tanya bini dia, kata, yang kod abang hok beli dekat Korea tu duduk kat mana? Bini dia kata, oh lupa nak bagi tahu abang kata. 2 hari baru ni adalah orang hok duduk kat bawah jabatan tu. Jadi dia pun kesian juga kat dia ni. Dia mari dia minta, dia nak suruh dia nak minta nasi, nak makan nasi. Saya kata tak boleh masuk lah sebab suami saya tak ada. Jadi saya bagi duit je lah kat dia. Bagi RM50 kat dia, suruh beli kat kedai. Sebab dia ni tak gila, cuma dia miskin, duduk bawah jabatan begitu je. Jadi bila dia pergi, paling tubuh dia pergi tu, dia pusing balik. Dia kata makcik tak ada ke? Dia kata kak tak ada ke? Kain-kain selimut hok guna dah. Saya tidur sejuk sangat malam, dia kata. Kalau ada tolonglah bagi kat saya. Jadi isteri dia kata, saya nak bagi kain selimut ni, walaupun hok basuh dah pun, tapi kita guna dah tak tergamuk pula. Jadi beginilah mudah-mudah. Saya teringat hok abang kata dekat masjid tu, kita kena derma hok sayang. Jadi abang bagi kod abang dah. Kod abang sayang. Kod tu dia memang dia sayang dah. Dia bagi Korea. Suami dia kata, Allah, hok tu orang lain, kita dah. Orang lain kena bagi hok sayangnya, kita dah. Jadi bini dia ingat kata suami dia tu sungguh-sungguh. Jadi bagi hok dia sayang lah. Kau orang hok miskin sedekah kod nak bagi. Jadi nak ceritanya, setiap percakapan, setiap yang suruh ni adalah perkara yang mudah, cuma nak buat ni susah. Tapi walaupun kita sedar perkara ni susah, kita perlu berazam ke arah itu, walaupun tidak semua kita dapat melakukan. Dan dalam masa yang sama, jadilah kita ni orang yang sayangkan kepada orang-orang yang soleh, orang sayangkan kepada generasi para sahabat, sayang kepada Rasulullah. Walaupun kita ni tidak sama seperti mana mereka, paling-paling tidak dengan sayang kita terhadap mereka ini, kita termasuk di kalangan mereka sendiri. Ya, insya-Allah. Maka sekadar itulah. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita kongsi ini ialah yang pertama, gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berpidato begitu, gaya Nabi. Dan yang kedua, masa baginda diutus oleh Allah Ta'ala dan saat berlakunya kiamat sudah dekat. Nabi tunjuk 2 jari begini. Yang ketiga daripada hadis ini, apa yang kita boleh ambil, kitab Allah ialah sebenar-benar perkataan dan jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik jalan pimpinan. Tak ada dah jalan lain, melainkan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama adalah seburuk-buruk perkara. Kita tak payah tambah dalam bab-bab agama ni, tak payah nak tambah. Hak Nabi buat, hak itulah yang terbaik. Hak itulah yang terbaik. Yang kelima, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang mukmin. Hadis ini menceritakan keadaan Nabi dengan orang mukmin begitu. Macam kita nyatakan tadi dah. Jadi 5 perkara yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Dan insya-Allah jika ada masa yang lain, mungkin ada berlaku kekosongan di sini dan jika Tuan jemput, kita akan masuk hadis yang kedua lah. Maka sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'ina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.